Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua baik ya. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai biostatistik. So lecture saya hari ini bertajuk Introduction to Biostatistik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan biostatistik? Bio seperti mana yang kita sudah maklum, living organism, benda yang hidup, animal ataupun manusia. Statistik ni yang berkaitan dengan collection, analysis, interpretation dan presentation of data. Maksudnya statistik ini berkait dengan angka-angka, nombor-nombor dari permulaan dikumpulkan, dianalisa dan diinterpret. So biostatistic is the branch of statistics that deal with data relating to living organism. Dengan ringkasnya, bidang biostatistik ialah satu bidang statistik yang berkaitan dengan data-data benda yang hidup, biasanya binatang, animal ataupun manusia. Okey, next, apa yang dimaksud dengan data? The word data mean known fact, maksudnya maklumat yang sedia ada. Data especially refer to numbers. Data boleh dalam bentuk number ataupun dalam bentuk word, perkataan, dalam bentuk suara, sound, ataupun images, gambar-gambar. So, semua ni dipanggil data. Data-data biasanya diproses dan menjadi maklumat. So data merupakan fakta yang telah diketahui. Dia boleh jadi dalam bentuk numbers, 2, 36, 200 dan sebagainya, ataupun dia dalam bentuk word, perkataan. Contoh, 5 male and female student, ataupun dalam bentuk images, gambar. Contoh, gambar kohort 7 medical student. Dia boleh jadi dalam bentuk hard copy, laporan hard copy, research paper, assignment paper dan sebagainya, dan boleh jadi dalam bentuk digital, dalam komputer, dalam thumb drive dan sebagainya. So ingat data dia merangkumi semua, numbers, perkataan, images, hard copy dan soft copy. Okey, sekarang ni apa yang dimaksud dengan variable? Variable are characteristic number or quantity that increase or decrease over time or take different values in different situation. Dengan ringkas, variable ni apa yang kita ukur. Boleh jadi number ataupun bilangan, yang mana pengukuran itu boleh jadi rendah ataupun tinggi, bertambah atau berkurang. Contoh variable tekanan darah, blood pressure, dia berubah-ubah. Ataupun temperature, suhu, ada suhu rendah, suhu yang tinggi. Itu apa yang kita ukur. Variable ada dua jenis. Satu, independent variable that can take different values, can cause corresponding changes in other variable. Independent variable ni ialah variable yang boleh ambil mana-mana nilai dan dia akan menyebabkan perubahan dalam variable yang lain, iaitu dependent variable. Dependent variable ni bergantung pada independent variable. Jika independent variable berubah, dependent variable pun berubah. So lepas ni kita akan contoh supaya lebih jelas. Dependent variable ataupun dipanggil response variable, variable yang berubah akibat sesuatu independent variable yang berubah. Contoh, pematian untuk blood pressure, tekanan darah. Tekanan darah merupakan response variable. Dia berubah. Ada masa tekanan darah tu tinggi, ada masa dia rendah. Begitu juga blood sugar level, ada tinggi, ada rendah. Blood cholesterol. Ini contoh response variable. Maksudnya dia bergantung kepada faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan. Contoh blood pressure tinggi apabila seseorang itu stres. Bila seseorang itu tenang, blood pressure rendah. Jadi stres itu merupakan
independent variable. Dia boleh menyebabkan blood pressure tinggi atau rendah. Blood pressure merupakan dependent variable ataupun response variable. Independent variable on which the dependent variable depend on. Independent variable ni bergantung pada dependent variable. Macam tadi ya. Independent variable ialah stress. Stress menyebabkan perubahan pada blood pressure. Contoh lain, low salt diet. Independent variable, dia menyebabkan perubahan pada dependent variable, blood pressure. Ataupun diet without sugar, independent variable, dia menyebabkan blood sugar rendah. So dalam kes ni, low salt diet merupakan independent variable, blood pressure dependent variable. Dia bergantung pada low salt. Diet without sugar, independent variable. Blood sugar level merupakan dependent. Blood sugar bergantung kepada diet. Okey, itu dependent and independent variable. So tengok variable. Variable in general ada two type of variable. Satu categorical ataupun qualitative. The other one is numerical ataupun quantitative. Qualitative, quantitative. So categorical ataupun qualitative dibagi pada dua pula, iaitu nominal dan ordinal. Contoh nominal, sex ataupun gender, male or female. Ataupun bila kita buat questionnaire kan, kita tanya yes or no, itu merupakan nominal. Nominal di bawah categorical ataupun qualitative, sesuatu yang kita tak boleh ukur dengan numbers. Categorical ataupun qualitative, suatu variable yang kita tak boleh ukur dengan numbers. Satu lagi ordinal. Ordinal ni kalau kita pergi hospital, kita biasa tengok dia panggil Likert scale pain scoring. Pain scoring ni kalau seorang masuk hospital, dia ada satu scale 1 hingga 10. Dia akan tanya pasal sakit. Pakcik, sakit ni kalau 1 kurang sakit, kalau 10 sangat sakit. Pakcik beritahu nombor berapa sakit. Mungkin patient tu kata sakit nombor 7. That means dia sakit tu lebih daripada normal. Itu dia panggil Likert scale. Ordinal. Ordinal maknanya dia ada kategori, tingkat-tingkat, daripada no pain, moderate pain, severe pain. Itu dia bawah categorical ataupun qualitative, satu yang kita tak boleh ukur dengan numbers. Satu lagi variable numerical ataupun quantitative, sesuatu yang kita boleh ukur dengan numbers. Dia bagi dua, satu interval ataupun discrete, whole number. Variable dalam bentuk number yang penuh, 1, 2, 3 ataupun 0.5, 0.6 number discrete. Satu lagi continuous ataupun ratio, any value. Biasa continuous macam kita ambil temperature. Temperature dia continuous, 37.2, 37.5, 38 dan sebagainya. Itu dia panggil continuous. So variable ada dua jenis, categorical ataupun qualitative. Satu lagi numerical ataupun quantitative. Bila kita belajar SPSS nanti, satu software untuk kita analisis data, SPSS nanti, di dalam SPSS tu dia gunakan apa yang dia panggil scale. Scale itu menggambarkan variable, interval dan variable ratio. Itu dia panggil scale ataupun pengukuran. Ini kita akan go through bila kita belajar SPSS nanti. Okey, di bawah categorical ataupun qualitative variable ada dua, nominal and ordinal. Nominal ni unordered numbers. Maknanya dia tak ikut peraturan, dia tak ikut tingkat-tingkat. Seperti contoh gender, male, female. Maksudnya male tidak lebih pada female. Dia sama aja. Ataupun jawapan yes, no. Ataupun blood grouping A, B, O dan sebagainya. Itu dia panggil nominal. Variable nominal. Unordered, dia tak ikut tingkat ataupun tak ikut tinggi ataupun rendah. Satu lagi ordinal ordered number, dia ikut
kategori misalnya penyakit, disease stage, mild, moderate, severe, daripada kurang, sederhana, teruk, ataupun satisfaction level, kepuasan pelanggan, not satisfied, satisfied, very satisfied. Jadi dia ada tingkat-tingkat daripada tak puas hati dan sangat puas hati. Likert scale di hospital dia guna pain scoring 0 hingga 10. 0 tiada sakit, 10 sangat sakit. Ini dia panggil ordinal. Dia ada tingkat-tingkat daripada rendah kepada tinggi. Yang tadi nominal dia tidak ada tingkat, tidak, not unordered, tidak ada tingkat. Dia cuma yes, no, male, female. Okey, yang satu lagi numerical ataupun quantitative, interval dengan continuous ataupun ratio. Interval integer values, mana number yang whole numbers, 42, number of children. Bila kita buat questionnaire, kita guna variable integers, number of children, bilang anak 2, 4, 7, ataupun umur, age group 1 hingga 5, 6 hingga 10 dan sebagainya. Ini dibawa interval, numerical, benda yang kita boleh ukur dengan numbers. Satu lagi continuous. Continuous kalau kita ambil ukuran yang berterusan, contohnya berat. Berat seseorang tu mungkin 50. Mungkin selepas dia makan banyak, berat dia meningkat 50.5 kg. Tinggi, tinggi tak meningkat lah. Tapi kalau tinggi pokok, kan kita ukur pokok daripada kecil, katalah 164 cm. Lepas bulan naik lagi tinggi. Umur meningkat. Umur kita akan meningkat kan, daripada 19, 20 dan sebagainya. Ini di bawah continuous ataupun ratio. Temperature -5, 0, 10. So beza, sama-sama numerical, boleh diukur dengan numbers. Interval dia number genap. Continuous dia berterusan, dia ada boleh 0.1, 0.2 dan sebagainya. Okey, tengok data. Data dia ada dua sources, dua punca. Satu primary data, yang kedua secondary data. Primary data ni contohnya kalau kita ambil, kita buat kajian, kita guna questionnaire, kita buat survey, itu primary data. Data yang mula-mula kita dapat. Ataupun kita ambil gambar, itu merupakan primary data. Secondary data ni data yang telah sedia ada daripada buku, jurnal, daripada report, internet, newspaper dan sebagainya. So primary data, secondary data. So primary data ni first hand information collected. Kalau you buat survey nanti, kan you dapat maklumat daripada participant, itu dia panggil primary data. Tapi kalau you ambil data daripada buku, daripada majalah, daripada internet, itu dia panggil secondary data. Primary data, first hand information. Orang yang mula-mula dapat data, sama ada dia compile ataupun dia publish. Tapi dia yang mula-mula have not undergone any sort of statistical treatment. Mana data tu dia tak buat analisa apa lagi, data yang asal. Katalah ambil data mengenai bilangan pelajar di UNISYAM, dia collect data kuliah perubatan berapa, kuliah usul ini berapa, itu panggil primary data. Personal investigation, maknanya cara personal dia dapatkan data tu sendiri melalui questionnaire ataupun melalui telefon. Biasanya primary data ni diambil oleh trained investigator, para penyelidik lah. Mereka ni dilatih dapatkan data-data dengan betul. Contoh population census, bancian. Sekarang ni sedang berjalan. Bancian, orang pergi ke rumah-rumah, dia dapat buat banci bilangan penghuni dalam rumah berapa orang, kerja apa dan sebagainya. Itu dia panggil primary data. Secondary data, second hand information collected by someone for some purpose. Economic survey ini daripada buku, daripada Statistics Division, Ministry, daripada laporan-laporan, daripada universiti, semua data-data yang sedia ada di secondary data. Apa tujuan kita collect data? Pertama, to obtain descriptive information about population.
Biasanya bila kita buat kajian, kita akan kutipkan data nak tahu maklumat mengenai population. Yang kedua, bila kita buat kajian, kita nak test hipotesis. Bila buat kajian, kita buat hipotesis, kita buat andaian, itu kita nak buktikan, dan itulah kita kutip data untuk membuktikan hipotesis kita tu betul ataupun tidak. Ada satu terminologi dia panggil dokumen ataupun data mining of secondary data. Maksudnya a process used to extract usable data from larger set of any raw data. Data mining maksudnya data tu banyak. Dia pergi ke Jabatan Statistik, banyak data. Data mengenai penduduk, bangsa, jantina, pekerjaan, umur, macam-macam lah. Jadi data mining ni maksudnya dia akan tengok data-data yang dia hendak saja. Daripada banyak-banyak data tu dia akan select data-data yang dia perlu daripada banyak-banyak data. Sekarang ni ada software-software tertentu kita boleh gunakan untuk kita pilih data yang kita hendak. Okey, next, data collection method. Macam mana seseorang tu dapat kumpulkan data? Macam mana data tu dikumpulkan? Satu, mulai sensus ataupun bancian. Biasa dijalankan oleh Jabatan Statistik, Statistical Department, every 10 years. Ni sekarang ni dah sibuk masa. Sekarang ni kalau you perasan, 2 minggu lepas telah keluar dalam internet, bancian melalui internet. Kalau terlepas tu, bancian cara face to face. Juru-juru bancian akan datang ke rumah-rumah, dia akan buat bancian. Mungkin you pernah terlibat sebelum ni sebagai responden lah. Dia datang rumah, dia tanya berapa orang ada di rumah, apa ni, kerja kat mana, pendapatan, semua sekali lah. Dia ada data-data yang dia akan kutip. Ini akan dikumpulkan oleh Jabatan Statistik. Lepas tu dia akan keluar report. Sample survey, ini kalau kita buat kajian, kita gunakan questionnaire dan kita interview responden, kita dapat data apa yang kita nak. Satu lagi, observational study, kita dapat data dengan cara pemerhatian. Contoh, kalau di hospital tu dia observe macam mana jururawat atau doktor basuh tangan. Dia ada 7 step kan, 7 step hand washing. Dia akan observe daripada mula sampai akhir. Adakah seseorang tu dia mengamalkan 7 step hand washing dan lain-lain lah, kajian-kajian yang kita cara pemerhatian. Dan keempat, eksperimen. Eksperimen ni lab eksperimen ataupun study on new treatment, new ubat dan sebagainya. Ini eksperimen. Okey, kita tengok census. Census obtain data from every member of population. Ini dijalankan oleh Jabatan Statistik Negara. Biasanya 10 tahun sekali lah dia akan kutip maklumat bilangan penduduk di satu tempat, karakteristik satu daerah dan sebagainya. Biasanya kalau nak buat everyday tak praktikal sebab dia kos yang tinggi sebab ini melibatkan seluruh Malaysia. Dia akan pergi setiap rumah dan ambil masa yang panjang. Tapi ni data yang tepat lah sebab dikumpulkan oleh Jabatan Statistik. Dapat maklumat daripada ini banyak, kita boleh rujuk Jabatan Statistik. Banyak maklumat kita boleh peroleh daripada census. Yang kedua, daripada sample survey ni, bila seorang nak buat kajian jadi dia akan buat questionnaire dan dia akan interview lah responden. Apa yang dia nak dapat daripada kajian tu, itu dia panggil sample survey. Dapat data melalui survey, melalui interview daripada responden yang dipilih. Berikutnya, observation study. Tadi saya dah sebut, dia dapat data dengan cara pemerhatian. Pemerhatian macam mana jururawat dan doktor mengamalkan hand washing, ataupun di sekolah pemerhatian murid-murid macam mana kelakuan dan sebagainya. Iaitu data diperoleh dengan cara pemerhatian. Dan biasanya orang yang kita perhatikan dia tak tahu bahawa dia sedang diperhatikan. Observational study. Yang keempat, eksperimen. Eksperimen ni macam you buat di lab lah. You buat eksperimen kan, you tengok apa berlaku selepas buat eksperimen. Dapat data sebelum dan selepas. Kalau bidang perubatan tu, satu lagi dia buat kajian, dia panggil randomized control trial, RCT.
Siti ni satu kajian dibuat oleh syarikat ubat yang besar-besar lah. Bila dia buat ubat baru, dia akan buat kajian nak tengok keberkesanan ubat tu. Dia akan pilih satu grup yang diberi ubat yang betul, satu grup yang dipilih ubat yang dia panggil placebo, ubat yang tidak ada active ingredient. Tu dia compare dua grup. Daripada situ dia dapat data keberkesanan ubat. Biasanya eksperimen dia akan tengok study cause and effect. Tengok hubungan penyebab dan hasilnya. It is a control experiment because the researcher control. Biasanya eksperimen ni researcher yang buat kajian dan mengawal how the subject assigned, macam mana dia pilih bahan kajian dia dan apa yang digunakan untuk melihat kesan daripada bahan kajian. Eksperimen lagi, researcher measure the outcome of experiment. Ini dia panggil dependent variable. Dalam kajian tu, researcher, para pengkaji, dia akan ukur outcome daripada eksperimen dia. Contoh, kita ambil ubat untuk tekanan darah tinggi, blood pressure. Dia bagi ubat sebelum dia ambil satu grup pesakit, satu pesakit yang diberi ubat betul, satu pesakit di ubat placebo. Kemudian dia tengok mungkin selepas 3 bulan macam mana tekanan darah. Kalau ubat yang betul tu berkesan, tekanan darah pesakit akan turun. Placebo tidak ada perubahan. Itu mana dia tengok dari segi tekanan darah. Independent variable ni ialah sesuatu yang menyebabkan dependent variable berubah. So dalam kadar tinggi tadi, ubat tu merupakan independent variable. Tekanan darah tu dependent variable. Maknanya dengan ada ubat pun dia ada dos kan. Dia naikkan dos, independent variable. Dia tengok perubahan pada blood pressure, dependent variable. Blood pressure merupakan dependent variable, dia bergantung kepada ubat. Ubat tu independent variable. So dalam eksperimen kita ada dua perkara. Satu dia panggil subject ataupun patient. Kita kalau eksperimen melibatkan pesakit, kita panggil patient lah. Kalau menyebabkan animal so itu subject ataupun patient. Dan satu lagi eksperimen faktor. Faktor apa yang kita nak kaji? Ubat ataupun faktor lain yang boleh beri kesan pada pesakit. So subject ataupun patient boleh jadi orang, animal, ataupun kalau para pengkaji ahli saintis dia bacterial culture ataupun ubat dalam vial. Itu merupakan objek yang kita nak kaji. Dependent variable. Ini merupakan dependent variable. Eksperimen faktor ni ialah independent variable. Type of diet. Bila kita ubah diet, berubah tak blood sugar? Blood sugar tu merupakan dependent variable ataupun subjek. Type of extract ni ubat yang digunakan di extract merupakan independent variable ataupun eksperimen faktor. Patient tu merupakan subjek. Dose of drug merupakan eksperimen faktor. Patient, apa kesan pada patient, itu merupakan subjek. So kita ada subjek ataupun patient. Satu lagi eksperimen faktor, perkara yang kita nak evaluate, kita nak kaji. So dengan ringkas, kita boleh tengok apa yang dimaksud dengan variable lebih jelas lagi. So kita ambil contoh population di UNISHAM. Population student di UNISHAM ada lebih kurang 4,000 orang. So setiap orang daripada population itu, setiap student itu mempunyai parameter ataupun karakteristik dia. Umur merupakan numerical variable, benda yang boleh diukur dengan numbers. Jantina dia laki-laki ke perempuan, ini di bawah categorical variable kan. Sex ataupun jantina tak boleh diukur dengan number, cuma tahu male ataupun female. Dan kalau ambil blood pressure dia, ini numerical, boleh kita ukur blood pressure dia berapa. Kemudian kalau ambil darah, blood sugar, ini pun numerical, boleh diukur dengan number. Tinggi pun numerical, kita boleh ukur dengan number. Weight, berat dia pun numerical, boleh ukur dengan number. Skin color,
putih, hitam, gelap kat ini categorical. Kita tak boleh nak ukur kan. Warna tu boleh ukur ke? 1, 2, 3 tak boleh. Ini di bawah categorical. Dia gelap ataupun cerah. Negeri, kelahiran, ini pun categorical. Kelantan, Terengganu, Kedah. Tak boleh number. Time spent on exercise. Berapa lama dia exercise satu hari, satu minggu. Ini numerical, kita boleh ukur. Berapa kali dan berapa jam. So ini merupakan parameters kepada population student di UNISYAM. So bila kita buat kajian, contoh kita ambil sampel 40 student. Kita ambil sampel 40 student. Bila kita ambil sampel buat kajian, apa yang kita nak ukur tu dia panggil variable. Contohnya kita nak buat kajian mengenai study on blood pressure level, weight and time spent on exercise of MBBS student. Mana kita nak buat kajian mengenai tekanan darah student, dia punya berat dan masa yang digunakan untuk exercise. Kita nak tengok hubungan di antara exercise dengan berat dia dengan tekanan darah, blood pressure.